Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Hari ini kita sambung lagi pengajian kita. Ya, kita masih lagi berkisar kepada perkara yang sama sebab ada beberapa perkara lagi yang perlu saya dedahkan pada tuan-tuan ya. Terutama hal yang berkaitan dengan kekeliruan pelajar ya. Disangkakan itu haraf. Oh, rupanya itu adalah isim, tapi isim yang ada gelaran dalam ilmu nahwu bahasa Arab tuan-tuan ya. Baik, hari ini saya nak perkenalkan satu lagi jenis kalimat yang tuan-tuan akan confuse. Ini haraf ke? Kita panggil dia ialah isim tanya. Dia bukan haraf tanya, dia isim tanya. Tapi ada juga kalimat-kalimat berbentuk pertanyaan yang termasuk dalam kelompok haraf. Tapi kebanyakannya semua adalah isim tanya, bukan haraf tanya. Yang haraf tanya cuma ada dua saja. Tahu tak, tanya kan, siapakah, berapakah, bilakah, bagaimanakah, manakah, ataupun bagaimanakah. Itu semua adalah kalimat-kalimat yang berbentuk pertanyaan. Betul tak? Siapakah, bilakah, manakah, bagaimanakah. Jadi hari ini saya nak jelaskan tentang isim tanya dan haraf tanya. Yang ni unik sikit. Ada isim dan ada haraf. Okey, tuan-tuan dengar dulu. Kalimat-kalimat yang berbentuk pertanyaan, kalimat-kalimat yang berbentuk pertanyaan semuanya isim tanya. Siapakah, bilakah, bagaimanakah, berapakah, siapakah. Itu adalah semua kalimat-kalimat berbentuk pertanyaan, semua adalah isim tanya. Isim tau, isim tanya bukan haraf tanya bukan haraf tanya. Tapi dalam banyak-banyak isim tanya ni tuan-tuan, dia ada dua saja yang haraf tanya. Ada dua saja. Yang pertama a maknanya adakah, yang kedua hal pun maknanya adakah. A dengan hal saja. A dengan hal saja. Tapi siapakah, orang Arab sebut man. Bagaimanakah, kaifa. Bilakah, mata. Orang Arab sebut mata tu maknanya bilakah. Ataupun apa lagi berapakah, kam. Berapakah, kam. Tuan-tuan selalu pergi Mekah kan. Kam tanya kam tu maknanya berapakah ataupun berapa harganya lah maksudnya. Berapa tu maknanya berapa harga Jadi semua kalimat yang berbentuk pertanyaan semua isim tanya kecuali dua saja, iaitu a, yang kedua hal. A dengan hal saja dia akan masuk dalam kelompok haraf tanya. Selain daripada itu tuan-tuan, semua adalah isim tanya. Faham kan hari ni tuan-tuan, kejap lagi saya akan ulang balik daripada awal sampailah pada pelajaran kita hari ni. Hari ni kita nak bawa tuan-tuan ke juzuk 30. Saya nak kejap lagi kita buka surah Al-Fil kan. Alam tarakai itu. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat yang pertama tu kita bahas hari ni Sebab apa? Kat situ ada contoh yang sesuai untuk kita bahas tentang isim tanya ni. Kalau saya nak tengok surah Baqarah tu ada tapi saya nak dua-dua tu ada dekat dalam satu ayat. Jadi saya malah nak cari jauh-jauh. Saya cari dekat juzuk 30, kita jumpa surah Fil. So kita guna surah tu Nanti kita akan patah balik kat Baqarah. Tuan-tuan jangan risau Baik. Saya ulang tuan-tuan Dengar dulu. Dalam Quran kita cuma ada 3 jenis kalimat saja. Isim, fi'il dan haraf. Sekarang ni tuan-tuan masih lagi dalam pembelajaran memahirkan kenal isim, fi'il dan haraf. Ingat kan? Isim ada tanda-tanda di dalam kalimat tu. Alif lam lah, al di pangkal lah, ataupun tanwin di hujung lah, ataupun baris bawah di hujung lah kan. Kalau kalimat fi'il ni ada 3 jenis. Fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar. Ingat kan Kalau haraf ni tuan-tuan ada banyak haraf, dan yang tuan-tuan jumpa dalam diagram kita di helaian yang pertama tu adalah salah satu daripada kelompoknya saya letak di situ. Supaya bila faham tentang cerita haraf di kelompok tu, yang lain-lain tuan-tuan akan mudah faham Baik tuan-tuan, sekarang ni pelajaran kita masih lagi tentang ada 6. Kalau tuan-tuan tengok helaian yang kedua, tuan-tuan tengok dekat kolom isim, nanti kejap lagi saya tunjuk Dia sebenarnya ada 6 kalimat isim yang selalu mengelirukan pelajar-pelajar yang diisim tapi disangkakan kalimat itu ialah kalimat haraf. Apa dia yang saya dah jelaskan pada tuan-tuan banyak tau. Dah ada 4 tuan-tuan tak silap saya Yang pertama saya pernah jelaskan tentang isim ganti nama diri kan. Jangan sangka tu haraf ganti nama diri lah pula Aku, engkau, dia semua isim. Yang kedua saya dah jelaskan tentang isim mewakili kan. Yang saya dah bagi allazi, allazina ataupun ma maknanya apa yang kan. Jadi itu semua adalah isim, bukan haraf tapi gelarannya isim mewakili Kemudian saya pernah jelaskan pada tuan-tuan tentang isim tunjuk. Kan isim tunjuk dalam pembelajaran kita sebelum ni kan. Itu, ini, orang-orang itu itu semua adalah kalimat isim tunjuk, bukan haraf tunjuk tapi isim tunjuk So dalam kaedah nahwu bahasa Arab dia panggil isim isyarah, dia panggil
Isim tunjuk lah. Isyarat tu maknanya tunjuk kan. Isyarat tu maknanya tunjuk. Tapi tunjuk tu ada tunjuk yang jauh. Kalau dalam bahasa Melayu itu. Kalau tunjuk yang dekat, ini. Isim tunjuk juga kan. Tapi tunjuk yang dekat. Dan satu lagi saya pernah jelaskan pada tuan-tuan ialah tentang isim zaraf. Ingat tak? Isim ruang. Ruang terbagi kepada dua jenis. Isim ruang masa dan isim ruang tempat. Isim bukan haraf. Isim. Isim ruang masa dan isim ruang tempat. Kalau isim ruang masa ni macam mana? Tadi, besok, lusa, tulat. Dia menunjukkan masa tertentu kan. Kalau isim ruang tempat pula, di depan, di tepi, di antara, di belakang. Saya dapat satu soalan sebelum ni. Ada pelajar yang tanya, Ustaz, ala kan? Ala tu ada dekat kelompok haraf jar, Ustaz. Tapi ala tu maknanya atas. Dia bukan haraf ke, Ustaz? Dia bukan isim zaraf ke, Ustaz? Jawapannya tidak. Hanya ala saja yang mana atas, dia termasuk dalam kelompok haraf jar. Cuba tuan-tuan tengok balik dalam diagram tuan-tuan, ada ala. Ala. Itu haraf jar. Tapi selain daripada itu, semua adalah isim zaraf tempat. Isim zaraf tempat. Ala saja yang maknanya atas tu. Ada soalan daripada student, dia alert sangat ni. Tak semua orang alert benda tu tapi student tu mungkin dia pernah belajar. Saya tak ingat siapa, salah seorang daripada tuan-tuan Baik tuan-tuan, saya dah jelaskan tentang beberapa kekeliruan pelajar yang mengatakan ini haraf tapi sebenarnya dia adalah isim. Saya dah jelaskan 4 sebelum ni kan. Saya jelaskan tentang isim ganti nama diri, saya jelaskan tentang isim mewakili, kemudian isim tunjuk, yang keempat ialah isim ruang masa dan ruang tempat kan, isim ruang. Baik, hari ni saya tambah lagi satu. Dia ada 6 je, jangan risau. Yang paling banyak sekali 6 tu. So hari ni saya tambah lagi satu. Nanti ada balance satu je lagi insya-Allah. Yang kelima ni tuan-tuan, yang kelima yang tadi saya sebut tadi, dia kita sebut sebagai kita sebut sebagai isim apa kita panggil? Isim tanya, maafkan saya. Isim tanya. Isim tanya siapakah, bilakah, berapakah, manakah, bagaimanakah, itu semua adalah isim tanya. Jadi dalam banyak-banyak isim tanya yang semua-semuanya ada dekat isim tu, kelompok isim tu, sebenarnya ada 2 di kalangan kalimat berbentuk pertanyaan ni, dia termasuk dalam kelompok haraf tanya. Apa dia? Yang pertama a, yang kedua hal. Ini banyak tau. A dengan hal ni banyak dalam Al-Quran. Tapi dia tak termasuk dalam kelompok isim tanya, tapi dia adalah haraf tanya. Selain daripada 2 ni tuan-tuan, semua adalah isim tanya. Tuan-tuan So saya nak masuk surah Al-Fil sekejap lagi, tapi sebelum tu saya nak balik pada diagram kita. Tuan-tuan tengok, saya nak ulang balik daripada awal secara ringkas. Kemudian kita masuk kepada sedikit berkenaan dengan isim tanya ni. Lepas tu kita akan masuk ayat Quran tuan-tuan. So tuan-tuan tunggu video sebentar lagi insya-Allah.